Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung kelas pendidikan kesihatan kita untuk topik yang seterusnya iaitu kitaran haid. Memang tajuk ni fokus pada perempuan, tapi lelaki pun kena tahu. Kenapa kena tahu? Nanti bila kamu dah kahwin, kenalah tahu. Takkan nak biar isteri tengok isteri macam tu je kan. Sebab tu kita kena belajar. Dan cikgu harap kamu jadikan ini sebagai satu ilmu, sebagai panduan apabila kita dah jadi dewasa kelak ya. Okey, jangan gelak-gelak. Okey, terutama yang lelaki. Kita nak belajar. Ini ialah proses menimba ilmu. Okey, kitaran haid. Okey, kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Maksudnya haid ni dia tak datang tiba-tiba. Dia tak datang tiba-tiba ya. Dia ada jadual dia. Yang perempuan tahulah, yang lelaki ni mungkin tak tahu sebab yang lelaki ni takkan berlaku, takkan mengalami benda ni. Yang perempuan memang akan mengalami benda ni. Okey, ingat ya, kitaran haid ni ialah macam kalender, macam jadual. Bila ia akan berlaku, bila ia akan habis. Okey. Kitaran ini dikira bermula pada hari pertama kedatangan haid. Hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Okey, mungkin ayat ni kamu agak susah nak faham kan? Kita akan tengok. Okey. Pada kebiasaannya, kitaran haid untuk perempuan mengambil masa 28 hari. Biasanya 28 hari. Tapi kadang-kadang pun ada juga 30 hari. Dia tak tentu ya. Sebab setiap perempuan ni dia ada kitaran haid yang berbeza. Tapi pada secara puratanya lah, secara umumnya ialah 28 hari. Okey, kita tengok di sini. Okey, ini ialah jadual kitaran haid. Okey, bermula pada hari pertama kedatangan haid. Hari pertama, dikira hari yang pertama. Okey, hari pertama sehingga hari yang ketujuh. Okey, di sini ya. Ini adalah di mana perempuan mengalami haid, di mana darah tu keluar. Ini ialah fasa kedatangan haid. Hari pertama sehingga hari ketujuh. Sebab itulah hari biasanya perempuan ni setiap bulan dia akan dapat cuti 7 hari. Cuti tak perlu solat, cuti tak boleh baca Al-Quran, cuti tak boleh berpuasa. Ini ialah keistimewaan sebagai seorang perempuan. Yang lelaki tak ada. Jangan ada ya. Okey. Hari pertama sehingga hari ketujuh. Ini ialah hari di mana haid itu berlaku. Okey, seterusnya. Hari ke-8 sehingga hari ke-11 ini ialah fasa pembaikan. Ini ialah ataupun yang mana fasa pemulihan. Ni fasa pembaikan. Hari ke-8 sehingga hari ke-11. Ialah bila kita dah keluar darah, luka betul. Jadi mestilah ada proses pemulihan. Ia berlaku pada hari ke-8 sehingga hari ke-11. Okey. Manakala bermula pada hari ke-12 sehingga hari ke-17, ini dinamakan fasa subuh. Fasa subuh. Ni biasanya kalau untuk orang yang kahwin dia tahulah. Fasa subuh ni di mana proses di mana mudah untuk kita mendapat anak. Ini ialah fasa subuh. Okey, seterusnya. Pada hari ke-18 sehingga hari ke-28, ini ialah fasa prahaid di mana fasa akan bermulanya haid kembali. Jadi pada hari ke-29 tak adalah. Ia akan berulang balik pada hari yang pertama. Begitulah jadual kitaran haid untuk perempuan. Ini ialah jadual kitaran haid. Ada 28 hari, ada 4 fasa yang kamu perlu tahu. Okey. Okey, cuba kita tengok di sini. Okey. Cuba kita lihat di sini. Okey, sebagai contoh. Hari pertama haid Lisa adalah pada 3 Februari. Nampak ni, Lisa dah tanda dah. 3 Februari ni hari pertama dia datang haid. Jadi bila akan datang haid semula? Jadi kita guna balik jadual ni. Ada berapa hari? 28. Okey, jadi 3 Februari ni adalah hari yang pertama. Jadi kita kira, oh ni 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadinya jangkaan haid Lisa adalah pada 2 Mac. Tapi janganlah pula, cikgu 2 Mac saya tak datang pun haid lagi. Ini ialah jangkaan. Kalender ni adalah sebagai panduan untuk perempuan ni lebih berjaga-jaga. Tak adalah nanti baru nak beli pad, barulah sibuk, mak tolong belikan pad, adik tiba-tiba datang haid ni. Jadinya bila kamu dah tahu dekat sini kamu mungkin akan datang haid, jadi kamu boleh buat preparation awal. Kamu boleh buat persediaan dengan lebih awal. Ni kegunaannya. Okay, boleh faham ya? Jadi bila kamu dah kahwin, kamu akan dapat merancang keluarga kamu. Okey, jadi ini ialah ilmu. Kamu kena tahu, terutama yang perempuan. Tak adalah kamu terkejut. Kenapa tiba darah ni? Kenapa tiba-tiba darah ni? Okey. Kepada yang lelaki, kamu pun kena tahu. Bila dah kahwin nanti, kamu akan tahu kenapa. Okey. Mengapa? Apakah kepentingan kita belajar kitaran haid ni? Okey, yang pertama, dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk kepada doktor sekiranya kitaran haid terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini pentingnya untuk perempuan ya. Kitaran haid ni dia akan menunjukkan sama ada kamu ni sihat ataupun tidak sihat. Tu pentingnya. Kenapa kamu kena betul-betul mendalami. Sebab tu cikgu cakap, yang lelaki pun kena tahu. Takkanlah kamu tak nak jaga kesihatan isteri kamu, betul? Okey. Tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Kalau tak datang selepas 2 minggu, contoh macam Lisa tadi ya, 2 Mac tak datang, 2 minggu tak datang. Maksudnya ada masalah lah tu. Cepat-cepatlah pergi jumpa doktor. Ni yang paling penting sekali, haid tidak berlaku. Maksudnya adalah sesuatu something wrong yang tidak kena dengan diri kamu. Okey. Untuk bagi yang dah berkahwin, kitaran haid ni kita akan dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Okey. Jadi untuk latihan hari kamu hari ni, okey, cikgu nak kamu bina, kamu salin jadual kitaran haid ini. Jalin jadual ni, tajuknya kitaran haid. Okey, kamu salin jadual ni saja dalam buku tulis kamu. Itu saja untuk hari ini. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.